Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okay, so Alhamdulillah, terima kasih yang dah masuk live Fadli pada hari ni. Okay, so insyaAllah hari ni semalam kita dah cakap pasal technical kan sebenarnya kan. So hari ni kita insyaAllah kita santai sikit, kita ada boleh Q&A sikit kan. Sambil-sambil apa-apa yang anda semua nak bertanya kan, boleh tanya Adli. Okay, so setakat ni kan Adli nak tanya dulu Adli punya audio jelas ke jelas setakat ni? Anda semua boleh dengar tak audio Adli? Jelas ke ataupun kurang ke? Kalau tak jelas boleh beritahu, kita setting balik. Okay. So insyaAllah mana yang dah masuk boleh panggil kawan-kawan. Ada apa-apa persoalan boleh tanya je. Alright, jangan risau. Okay. So insyaAllah hari ni ringkas je kita punya live, hanya santai-santai, tak ada berat sangat, teknikal sangat. Sebab biar takkanlah tak habis kita bincang pasal teknikal kan, nanti tepu juga kan. So insyaAllah hari ni kita punya perbincangan ringkas je, insyaAllah. Okay, Nurul Zulkifli, Waalaikumsalam. Hai, selamat datang ke live Adli. Sihat ya? Dah lunch ke belum ni? So hari ni dah masuk 1 Julai dah, bulan yang baru. Okay, so insyaAllah kita cuba capai matlamat kita. Afif Azman, Waalaikumsalam. Bukan Syuk, saya Adli. Okay, Syuk pukul 6 petang. 6 petang ni Syuk pula. Alright. So untuk yang mungkin yang sesiapa yang belum kenal lagi, siapa di hadapan skrin anda ni, okay, saya Muhammad Saiful Adli, atau boleh panggil Adli. So semua okey ya? Jangan risau, hari ni tak berat pun. Hari ni kita nak ceritakan pasal apa ni, tips macam mana kita nak record video dekat event. Walaupun tak ada buat event sangat kan, sebab tengah PKP apa semua. Tapi kan kalau kita buat bisnes kan, mesti ada macam gathering ataupun leader kita ada buat meet up dekat mana-mana kan. Contoh hari tu macam sebelum ni, before PKP kan, ada kita buat apa ni, perjumpaan kat pavilion kan, tim Zuki Capital sendiri kan. So macam mana dekat situasi tu, event tu, kita nak buat video yang boleh memberitahukan, nak menceritakan dekat orang kita ada event ni, kita nak ceritakan macam mana suasana event ni, macam mana, apa yang kita kena buat. So itu apa yang kita nak sharekan pada hari ni, insyaAllah. Okay. Hai Encik Haikal Zamaluddin, selamat datang. Okay, terima kasih sebab join live kita pada hari ni. Okay. Alright. So korang semua dah ready ke ready ni untuk kita mulakan kita punya perkongsian pada hari ni? Okay. Tapi hari ni kita janji tak ada berat sangat, tak ada terlampau teknikal lah. Sebab semalam kita dah masukkan bahagian editing lah, apalah kan. So hari ni kita just tidaklah terlampau teknikal, tetapi ada something lah yang kita nak sharekan pada anda. Alright. Okay, so hari ni kita nak sharekan, yang mungkin yang baru masuk, kita nak kongsikan mengenai macam mana kita nak buat video dekat event. Sebab contoh kita kan buat bisnes kan, kita ada banyak pergi event, buat apa, leader ada buat meet up kan. Tapi sekarang mungkin dekat depan PC je lah kan. Haikal dah ready. Baca komen dia. Sorry Haikal, kita terpandang, minta maaf ya. Okay, so Haikal dah ready. Okay, Encik Haikal dah ready. Okay, so kita mulakan yang step yang pertama. Okay, so mula-mula kita dapat tahu kan, yelah, kita tengok-tengok macam ada event lah esok, ataupun mungkin awal-awal lagi kan, korang dah dapat tahu ada event lah, kita nak kena ada event lah minggu depan kan. So kalau event dah ada, tak lengkap lah kalau tak ada video, betul tak? So baca komen atas sekejap. Oh, itu je lah ada komen. Okay, saya tanpa pandang. Okay Encik Haikal, saya dah baca komen awak. Alright. So terima kasih sebab respon. Alhamdulillah. Okay Encik Haikal.
Dia antara penonton setia saya ya. Terima kasih sebab setia bersama saya di live Brain Recharge. Okay. Dia nak ganggu saya. Jangan macam ni, nervous saya nanti kan. Okay. So bila kita dah dapat tahu kita ada event, saya masuk lah awak pagi-pagi. Okay, so bila kita dah tahu kita nak ada event apa semua, apa persediaan yang kita kena buat adalah, first kali yang kita kena ada, first and foremost, kita kena ada kelengkapan yang cukup untuk kita record segala apa yang berlaku dekat event tu. Yang tu yang paling penting, yang pertama sekali. Betul tak? Mesti korang ada terfikir kan, apa yang nak kena ada kan. First kali macam yelah, benda yang paling penting, benda yang boleh record. Apa dia? Of course lah, phone. Atau mungkin kalau ada yang ada DSLR, ada kamera. Ijaz signature. Suka ya Haikal, dia menyakat. Ya, Ijaz suka ya. Haikal ni memang suka menyakat saya ya. Okay, so bila kita dah ada phone, dah ada planning yang cukup untuk kita record, okay, yang seterusnya kita kena tahu flow event tu. Contoh contoh kita ada event esok dengan leader. Okay, so kita kena tahu dulu apa flow event tu, macam mana dari awal sampai habis kita kena tahu. Okay, contoh dari pukul 8 sampai pukul 9 ada contoh bacaan doa. Okay, lepas tu ada yang lain. Okay, panggil peneman awak. Peneman saya pun tak nak cakap apa nanti. Alhamdulillah, terima kasih. Korang semua memang terbaik. So saya pun terasa meriah di sini. Okay, thank you so much. Kalau tak ada macam krik-krik nanti kan. Okay. Alright, insyaAllah kita cuba untuk meriahkan suasana daripada awal sampai habis. Alright. Okay. So tadi kita mana? Dekat planning. So bila kita dah tahu tentatif dia, macam dari awal sampai habis kan, kita dah tahu dah. Okay, yang part mana yang kita perlu bersedia untuk kita record video. Macam contoh, sebab apa kita nak kena tahu? Sebab kita nak buat video ni adalah sebab apa? Sebab kita nak buat storytelling. Kita buat video untuk kita bercerita, untuk kita bagi tahu kat orang, weh, kita ada event ni, apa yang berlaku kat dalam event ni. Dalam event ni ada sekian. So contoh benda-benda yang penting kan, yang mungkin ada orang dah tahu dalam flow event tu. Okay, mana part yang paling penting, yang tu dia kena take note. Contoh macam event sambutan birthday ke. Ada event ni. Okay, mungkin sekarang kan macam kurang kan event kan. So macam event online pun kita still boleh buat video. Jangan risau, event online pun boleh buat video juga. Okay, so sebab tu kita kena tahu juga benda ni. Macam online event pun still video boleh buat juga. Okay. Ya, saya try fokus. Okay, supaya korang semua senang faham. Jangan risau, saya try untuk satu-satu. Okay. Alright. So bila dah tahu flow, dah korang dah nampak kan. Okay, contoh bacaan doa. Okay, yang tu yang penting. So korang record time tu. So momen-momen yang penting tu yang kena ada dalam video. At least dah tahu flow, barulah korang boleh imagine macam mana video outcome dia. Contoh macam sebelum ni Adli pun ada cakap. Tak, saya Adli syuk pukul 6. Tuan, saya dah nervous ni. Janganlah macam ni kan. Nanti terlupa nak cakap apa. Sebab hari ni macam santai je. So tak kenalkan diri. Saya dah kenalkan diri tadi. Mungkin tadi ada yang masuk selepas tu kan. Okay, sebelum tu saya okay, nama saya Saiful Adli. Atau boleh panggil Adli. Muhammad Saiful Adli bin Muhammad Nasir. Saya merupakan tim internal Zuki Capital. Okay, kita buat video animation dekat dalam Zuki Capital. Alright. Okay, dah kenal kan? Okay. Jangan tersalah lagi. Okay, tak apa, just signature, tak apa, it's okay. Alright. Sebab ada juga orang yang tersilap kadang. Tak apa. Mungkin lepas ni setiap kali live kita akan introduce. Sebab kadang-kadang ada orang yang baru masuk kan. So kita
introduce lagi supaya orang kenal. Okay. Alright. Oh, ikut Afif tadi. Afif tu pun tersilap tadi. Okay. Saya Adli. Cik Syuk pukul 6. Okay. InsyaAllah tak tersilap lagi lepas ni. Alright. Okay. So apa yang nak cakap sini adalah apa-apa pun planning tu paling penting. Sebab kalau kita tak plan kan, macam okay, contoh kita datang event, lepas tu kita macam terasa nak buat video, tapi kita tak tahu flow event. Macam mana kita nak ceritakan kat orang? Kan? Lupa 6.30 pagi. Muhammad Rozi, terima kasih. InsyaAllah kita tim Zuki Komputer akan cuba untuk membantu anda semua. Okay. Pukul 6.30 pagi pula, jangan lupa. Encik Haikal pun ada buat live pukul 6.30 pagi. So lepas korang solat subuh, terus pergi buka Facebook, tengok live Zuki Capital, kita baca Yasin sama-sama. Alright. Jangan lupa Encik Haikal pagi, lepas tu Adli tengah hari, dan petang ni ada Encik Syuk. Malam pula Tuan Zuki Capital sendiri yang akan buat live bersama anda. Alright. Saya masuk. Saya selalu masuk yang pagi tu. Kita baca Yasin sama-sama. Malam pun kadang-kadang sampai tertidur. Kita fokus sebab time live ni macam-macam input yang diorang share. Sampai kita pun sampai ketum orang panggil. Banyak benda yang kita boleh dapat. So korang kalau yang tak join rugilah. So make sure korang join. Okay. Malam ada, pagi, tengah hari, petang sama malam. So rugi kalau tak join. InsyaAllah kita sama-sama dapatkan manfaat. Nak poin kedua. Sebenarnya saya dah hampir termasuk poin kedua tadi. Sebab sebenarnya saya punya pengajaran ni daripada awal dah mula lah. Gitu ya. Okay, so take note Okay. So yang keduanya, ni kedua. Okay, kita kena tahu flow event. Dah masuk kan tadi. Awak tak fokus ni. Okay. So before kita mulakan shoot tu, kita kena tahu, imagine dulu macam mana kita punya video ni akan keluar. Sebab tu okay, untuk macam mungkin ada yang baru nak bermula dengan video, korang boleh tengok kat YouTube macam mana sesetengah event tu diorang shoot. Tapi mungkin diorang guna DSLR atau kamera-kamera yang sangat-sangat high end kan. So kita mungkin kalau guna phone saja, kita at least tahu macam mana nak record, macam mana nak bagi kita punya video event tu menarik. Sebab apa ada cakap sebelum ni kan, tak kisah kita guna equipment apa sekalipun, tak kisah kita guna kamera mahal berpuluh ribu sekalipun, tapi kalau kita tak ada ilmu pasal storytelling, pasal principle of video ni, komponen-komponen yang dicakap sebelum ni, semalam dia ada cerita 3 komponen. Kalau kita tak tahu komponen tu, kita tak akan dapat menghasilkan video yang memberi kesan kepada orang. Ya betul, Encik Aikan banyak tengok kat YouTube. Alhamdulillah. Betul, guna kamera MacBook pun boleh nak buat video. Bawa sekali pergi event kan, record macam tu kan. Ikut kesesuaian. Okay. So tak mustahil pun guna phone pun boleh buat video yang gempak. Sebab kalau korang tengok sendiri dekat page Zuki Capital sendiri, okay, dekat Instagram ada video yang kita guna phone saja, tapi disebabkan kita faham dia punya komponen yang kena ada dekat dalam video tu boleh menarik perhatian juga. So dia punya prinsipal tu kita kena mahirkan dulu. Macam mana nak susun, macam mana nak tell story. Sebab video ni adalah cara kita menyampaikan story. Dia adalah satu alat komunikasi. Cara nak susun, kat mana nak susun. Macam filem sekalipun, filem Bollywood ke Hollywood kan. So director dia akan betul-betul tunjukkan macam mana story dia disusun. Itu yang penting. Sebab apa? Orang akan tengok story, orang nak kena fahamkan story dia, and then barulah dia akan tengok visual pula. Dapat so yang penting, jangan risau pasal equipment, jangan risau pasal software editing apa yang korang guna. Yang penting fahamkan prinsipal dia, macam mana nak susun, konsep apa yang nak kena guna. Itu yang penting.
Sebab tu saya cakap paling bagus adalah korang gunakan apa yang korang ada kat tangan. Contoh korang ada phone, gunalah phone. Tak payah susah-susah pun nak pergi cari kamera mahal, pergi beli. Membazir je. Kalau melainkan korang memang dah tahu macam mana nak setting, macam mana nak upgrade lagi kan. Buat tutorial guna kamera MacBook. Haikal tadi dia cakap pasal guna kamera MacBook. Sila buat tutorial nanti ya. Kita orang akan ikut macam mana Haikal nak buat. Okey. Okay, Adli dengan Ija akan tanya nanti. Kita akan tuntut dia untuk buat kamera MacBook punya tutorial. Okey, yang seterusnya adalah bila kita pergi event, apa yang penting adalah apa tahu? Contoh kita pergi shoot, kita dah record macam-macam dah. Kita record, lepas tu kita rasa macam dah banyak ni aku shoot. Kan? Sebenarnya kalau rasa dah banyak tu, sebenarnya itu ada satu perasaan yang bahaya. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kan bila kita dah shoot, tiba-tiba kita balik kan, kita nak edit, tengok-tengok rupanya footage tak cukup. So apa yang Adil boleh suggest adalah biarkan kita shoot lebih. Biar lebih, jangan kurang. Sebab bila kurang, ianya akan mendatangkan masalah kepada kita. Sebab yelah, kita shoot video untuk kita beritahu story, kita beritahu satu story yang lengkap. Tapi kalau tak cukup footage kan, tak cukup video, macam mana kita nak susun bagi lengkap? Macam mana? Contohlah ada terlopong sikit kan, benda tu perlukan satu footage je untuk kita melengkapkan story tu. Tapi disebabkan kita kurang ambil video kan, kita rasa dah cukup. Okey, macam contohlah masa tu majlis berbuka puasa kan, so kita pun rasa macam alah dah tak ada apa nak shoot, semua shoot benda sama je kan. So kita pun dah berhenti shoot sebab kita rasa macam alah semua benda dah shoot kan. Lepas tu kita berhenti. Bila nak edit, tengok-tengok tak cukup. So yang penting adalah kita kena sentiasa bersedia. Bila rasa macam benda tu penting, terus shoot. Shoot ataupun kita panggil rakam. Mungkin ada orang tak faham shoot apa kan. Shoot tembak ke atau menyepak kan, shoot. Bukan. Shoot kita rakam, kita record momen-momen yang indah. Contoh macam yelah, kadang majlis buka puasa just orang makan je, apa benda yang indahnya kan. So kita kena alert. Macam kita nak ambil video, kita kena sentiasa peka dengan apa yang macam akan memberikan impact kepada orang. Contoh masa majlis buka puasa tu ada nasyid ke, kita nak tunjukkan yang time event ni ada nasyid kan. So standby, record. Sebab macam benda ni adalah satu story. Kalau benda yang berlaku dekat dalam event tu tak direkodkan, tak dimasukkan, dia macam cacat tak lengkap story tu. So bila nak develop story ni, apa yang penting adalah korang kena tahu bila start event, first kali korang dah tahu flow dia kan. Korang dah susun macam mana outcome dia yang akan datang, outcome dia macam mana korang record and edit nanti kan. So yang lepas tu macam mana korang nak jadikan dia satu story. Macam sebelum ni dah cakap paling basic, korang kena tahu intro dia, content dia dengan ending. Contoh majlis berbuka puasa punya event kan. Okey, contoh majlis berbuka puasa tu bertempat di Al-Rausha Restaurant. Yang ni sebelum ni apa yang kita lalui sebelum ni, tim Rahmat Fighter ada buat majlis berbuka puasa dekat Al-Rausha masa tu. Okey, contoh So apa yang kita kena plan adalah kita kena shoot dia punya introduction dulu. Introduction tu adalah permulaan dia, atau orang panggil establish shot. Establish shot paling tidak kita ambil 3 je. Maknanya kita kena bagi tahu okey, lokasi dia kat mana, majlis berbuka puasa ni berlaku. Contoh okey, majlis berbuka puasa tu berlaku dekat restoran Al-Rausha. So apa korang kena buat? Korang kena tunjukkan restoran tu. Macam mana? Contoh apa benda yang paling crucial dekat restoran tu. Okey, contoh dia ada patung. Patung tu adalah identity ataupun represent kepada restoran tu. Okey, so ambil video patung tu, establish dia. Establish ni maknanya kita merasmikan ataupun introductionkan dia kepada kita punya audience. So patung restoran tu ambil video dia sikit. Lepas tu mungkin pintu dia ke,
Lepas tu mungkin langsir dia, apa benda yang menjadi satu daya tarikan dan juga identiti kepada tempat tu. Kak Aziza Anwar, waalaikumsalam. Terima kasih sebab join live Adli pada hari ni. Okey. So hari ni kita cerita pasal macam mana nak buat video event, apa yang kita kena buat, tips-tips dia. Okey. So first kali kita dah establish. Okey. So orang dah tahu dah. Introduction dia adalah ini adalah restoran Ar-Rasha. Orang dah tahu dah. Okey. Kita punya majlis ni dekat restoran tu. So itu first. Itu secara bercerita yang pertama lah. Okay. Lepas tu seterusnya kita dah tahu flow event ni kan. Kadang-kadang ada event yang kita tak expect tau. Ada event yang macam ya mungkin yelah kita hanya mampu merancang kan. Allah jualah yang menjayakan segalanya. So sebab tu kita kena ready, standby. Sebab apa tak semestinya benda yang kita plan dekat dalam tentative akan berlaku dengan sebaiknya kan. So kita standby je. So masuk je. Kita content dia apa? Okay, tadi introduction kan, introduction masuk kepada ada rasa kena ada marker pen. Okay, kita lukis sikit lah supaya lebih nampak kan. Okay, jap. Tapi yang ni terbalik, tapi tak apa, kita just untuk visual je. Tak dengar suara. Oh iya ke? Tak dengar suara Sekejap je. Oh dah okey. Oh sorry. Alright, alhamdulillah dah okey Okey, terima kasih Kak Aziza. Alright. Okey, so tadi kita tak ada buat pula. Okey, jap Okey. Sangat jelas. Okey, alhamdulillah okey. So, kita mulakan tadi introduction. So ni contoh intro. So kita pergi kepada dia punya content. So contentnya yang last kali adalah ni dia punya ending. So tadi nampak ke? Jap. Oh jap, terlepas Oh tak apa Kak Aziza, terima kasih. Kalau tak itu tak tahu tengah tak ada suara tadi. Okey, jap. Okey, kita lukis dari sini. Okey, ni kita punya intro. Kita punya content and then kita punya ending. Okay, so tadi yang dalam ni kita nak beritahu tempat dia. Kita nak beritahu okay, event ni bertempat kat mana. So kita tunjukkan establish shot tu yang kita tunjukkan di mana event tu berlangsung. Macam dia cakap tadi kan, kalau event ni untuk kita establish cukup 3 footage je. 3 footage ni maknanya 3 klip 3 klip. Contoh tadi kita letakkan apa? Satu patung yang melambangkan restoran tu yang menjadi identiti dia. Lepas tu pintu masuk dia. Okey, lepas pintu masuk mungkin langsir dia ataupun lampu-lampu yang ada dekat situ yang perhiasan dia. Okey, so orang dah tahu lah. Alright. So orang dah tahu tempat dia apa. Okey, so kita pun settle. Yang paling best kalau korang nak proper kan. Ni kalau mungkin yang baru beginner, korang boleh buat satu nota ataupun bawa kertas, korang catat kan. Okey, yang mana yang belum shoot, korang rasa yang belum, highlight kan. Yang macam penting highlight kan, yang tak penting ataupun dah habis, okey, korang just crosskan je. So itu yang melengkapkan lah. Kita tak nak macam ada benda yang kita terlepas nak shoot. So ini untuk introduction dia lah. Introduction dia kita dah settle. Sekejap haus pula seminar itu. Alhamdulillah. Okay, so lepas kita dah masuk kan, kita nampak ada ramai orang. Itu adalah konten. Ramai orang tu tengah buat apa? Orang tu contoh tengah buka puasa, dia tengah ambil lauk makanan ataupun tengah cakap-cakap dengan member-member dia kan. Tu adalah satu benda yang orang panggil moment. So orang yang tengah berbual tu adalah perbuatan socialize kan, orang panggil kan. So perbuatan tu lah yang kita kena record. Benda-benda yang macam tu, itu create satu moment. So benda tu yang ada dekat dalam ni. Ini content. Benda tu kena ada dalam ni. Contoh, apa lagi yang kena ada? Contoh bacaan doa masa tu. Lepas tu ada nasyid.
Terbalik kat sini. Tapi tak apa. Tapi setakat ni korang faham Okay, so yang ni untuk kita bagi tahu tempat. Yang ni kita beritahu aktiviti dalam dia. Okay, so doa, nasyid, itu kita nak letakkan dekat tengah-tengah. Sebab kita nak beritahu apa aktiviti-aktiviti yang ada dekat dalam event tersebut. Faham Alright, alhamdulillah faham. Okay, so yang seterusnya yang macam mungkin ada orang terlepas pandang benda ni. Yang ni paling crucial. Alright. Okay, Tuan Zulkifli kita faham. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, so benda yang paling orang terlupa kan, nak tahu tak apa? Diorang ambil video tapi diorang lupa nak communicate dengan orang yang dekat dalam event tu. Maksudnya, okay, contoh korang ambil video kan, korang ambil video orang tengah berbual ataupun tengah buat aktiviti diorang kan. Tapi silapnya adalah diorang tak bagi orang yang kita nak ambil video tu tak interact pun dengan kamera. Apa yang kena buat kat sini, apa yang korang perlu buat, nak tahu tak macam mana? Apa yang korang perlu buat? Nak tahu tak? Sebab benda ni penting tau. Sebab kalau korang ambil video kan, diorang buat hal diorang je, tak best. Sebab nanti video korang tak akan rasa hidup. Korang akan rasa macam diorang ni buat hal diorang je ke dalam event ni, tak best ni. Diorang akan rasa macam tak ada feel-nya. Okay. Alright, alhamdulillah. Ijaz Indonesia faham. Okay, Inia Al-Rudi nak. Okay, siapa lagi nak? Okay, alhamdulillah nak. Okay, so contoh okay, sebab kita nak bagi kalau boleh video kita ada reaction, ada orang respon. So lagilah hidup video kita kan. So kalau macam video kita kita ambil record orang tengah makan, tak ada buat apa, bosan. Kalau kita tengok akan bosan. Serius, bosan. Kan? Siapa setuju? Kalau kita tengah buat video kan, orang tak layan pun kan, orang tengok video kita macam bosannya video ni, tak best ni. Kalau sekali dua klip yang macam tu tak apa. Tapi banyak yang macam tu kan bosan kan. Alhamdulillah. Okay, so macam mana? Okay, contoh at least ni tips yang selalu Ali guna juga. Contoh korang, okay, contoh ni kamera. Ni kamera kan. Okay, ni kamera korang nak ambil video ni. Okay, maybe diorang tak layan korang sebab diorang tengah buat aktiviti diorang kan, betul tak? So at least memang anda buat macam ni, record video, tapi diorang tak tahu yang sebenarnya patut ke diorang respon kat video, patut ke diorang respon kat korang. Sebab takut nanti macam aku shot sendiri pula kan, respon kat orang punya phone kan. So apa yang korang kena buat adalah korang yang kena ambil inisiatif untuk macam memanggil diorang untuk respon kat kamera, interact kat kamera. So apa yang kena buat adalah, at least kalau Adli selalu buat macam ni tau. Kalau Adli kalau kamera lebih jelas kan, sebab besar orang nampak yang kita tengah ambil video. So apa yang kita kena buat kalau kita buat pakai phone je, kita panggil sambil kita bye-bye, hi. At least kalau dia tak bye-bye kat kamera pun, dia bye-bye kat kita, nampak. So sebenarnya okay, dia bye-bye kat kita kan, hi, bye kan. Tapi at the same time kita dapat record video yang dia tengah lambai. So bila macam tu, automatic bila kita edit video nanti kan so video kita lebih hidup sebab ada orang interact dengan kita. Yang betul Kak Aziza Anwar, ya Adli dapat sesuatu kan. Jangan buy betul-betul, saya buy main-main je. Buy untuk contoh, jangan buy, jangan keluar pula. Okay, so bila kita buy, contoh lagi-lagi yang paling best adalah bila kita buat apa tau. Contoh, bukan tak habis lagi, jangan. Belum habis lagi. Okay, bila kita dah buy, orang buy kat kita kan best yang tu. Satu, kita dapat feel. Dan satu, bila kita edit video, orang tengok video kita, orang akan rasa macam best lah, video kita ada feel, ada life, ada kehidupan. Okay, dapat Yang lagi best adalah contoh dekat event tu ada budak kecil, ada kanak-kanak. Lagi-lagi macam lagi best kalau kanak-kanak yang tak tidur diam, yang macam hypernya. Jangan buy saya. Belum habis lagi. Okay, so bila ada budak kecil lagi best, kita ambil video dia, kita acah-acah dia. So benda tu lagi macam, bila korang pun sendiri akan suka tau bila tengok budak kecil. Macam contoh korang tengok video kan.
Alamak, semua nak buy ni, macam mana ni? Jangan buy. Okay. So bila kita tengok budak kecil kan, kita suka kan tengok budak kecil. Contoh lah, comelnya budak ni kan dalam video kan. So orang lagi macam jadi addicted nak tengok. Dia jadi macam satu hook. Contoh, video budak kecil kalau tengok kat YouTube kan, atau kucing benda-benda yang comel kan, kalau tengok dekat YouTube banyak sangat view. Betul, yang happy je. Orang suka benda-benda happy, orang suka benda-benda yang indah. So sebab tu kita pentingnya kita kena portray benda-benda yang indah belaka. So sebab tu macam budak kecil ke yang comel-comel kan, tengah lari-lari, record happy moment tu. Sebab inilah moment. Alhamdulillah semua yang dalam live ni semua comel. Okay. Alright, semua comel-comel. Alright. Okay, so itu antara tipsnya untuk kita trigger macam mana nak trigger orang supaya respon dekat kita punya kamera. Macam ni. At least kan ada pergerakan tangan satu, dan yang support adalah mulut. So bila lari tangan mungkin sikit kan, bila kita cakap hi, so orang automatik akan, walaupun dia malu, kadang dia macam dia senyum. At least dia senyum. Dia senyum pun akan memainkan peranan yang penting kan, untuk bagi live dekat kita punya video. Alhamdulillah, thank you so much. InsyaAllah, ni semua pinjaman. Segan saya, malu. Okay. So itu yang penting sangat, communicate dengan audience. Audience kita ni main peranan sangat. Macam live sendiri pun, dia tengah buat live kan, Ali communicate dengan anda semua yang masuk, pun penting juga kan. Okay. So macam automatik kita pun rasa macam ada satu ikatan ukhuwah di situ, kata kan. So sama juga macam video, automatik orang akan rasa macam oi, kita ada something. Hai bye bye, jangan bye bye betul-betul kan. Okay. Alright. So seterusnya, macam kita sendiri kalau kita nak ambil video kan, kita jangan diam. Contoh kita nak ambil video, kalau kita diam, orang moment pun macam tak nice lah kan. Bila kita diam, kita nak ambil video orang kat dalam tu, tapi sebab kita diam, so benda je tak best. So as orang yang ambil video, ya Allah, dah berpunya dah. Okay. So bila itu kepentingan kita nak engage dengan orang. Sekejap, blank sekejap. Okay, so okay, itu dah sampai dia punya content yang tengah-tengah kan. Alright. Lupa kita nak letak pasal mungkin kan ada orang yang macam dia tak prepare kan equipment dia. Ni paling penting tau. Bila korang tengah dalam event, make sure bawa power bank. Kadang-kadang ini pernah berlaku kat diri Adli sendiri, di mana kita nak buat nak record video tapi tak cukup bateri. Itu satu benda yang spoil lah. Sebab kita nak record benda-benda yang berlaku kan. So tak cukup bateri pun masalah juga. So make sure korang charge bateri cukup-cukup, bawa power bank kalau boleh. Jangan biarkan bateri phone tu sikit. Janganlah keluar dulu. Tak apa. Mungkin siapa yang ada urusan tak apa, it's okay. Saya cuba fokus ni. Okay, saya fokus ni, insyaAllah. Setakat ni semua okey Saya rasa dah nak habis dah pun, sebab dah sampai ke tengah kan. Okay. So lepas tu, macam contoh kita kat event, mungkin kadang-kadang ada benda yang sensitif juga kan. Kita macam kalau boleh time editing kena tengok betul-betul. Jangan ada yang macam contoh sebelum ni kan, ada event Ali tak sengaja record video orang tengah kot hidung. Itu jangan masukkan pula dalam korang punya video event. Kan tak pasal-pasal. So make sure apa yang korang record tu proper. Tak apa kak, InsyaAllah kalau yang mana yang kat datang lepas kan, tak apa, it's okay, boleh. Nanti kita boleh ulang balik. Tak apa, live ni boleh replay, jangan risau. Alright. So selepas tu Okay, selepas tu yang last sekali, apa yang nak kena buat, yang last sekali ni ending.
Sebab kita dah ada intro. Tak ada nak buat pula ni. Okay, kita dah ada intro, kita kena ada ending. So inilah penutup dia. Kan? Macam ending dia untuk event, kadang-kadang ada orang, contoh macam majlis buku bahasa, ada orang yang buat event, dia buat event tu macam yang last kali dia buat sesi bergambar. Itu benda, momen yang paling penting untuk korang record. Sebab itulah penutup untuk korang punya event tu. So akan masuk dekat part ending. Dan yang paling bestnya adalah kalau korang dapat buat interview ke, pun boleh letak juga. Contoh korang dapat feedback mengenai event, kan? Macam contoh hari tu dekat Pavilion pun, event dengan Crowd My Fighter sendiri, kita interview orang. Untuk apa? Kita dapat feedback mengenai event. So kita masukkan yang part last. So at least kita dapat tahu juga feedback orang pasal event. Lepas tu kita boleh kenal lagi dengan orang tu, kan? Kita build networking. Sebagai business people memang penting untuk networking dengan sesiapa pun. Alright. So benda ni pun salah satu cara untuk kita kembangkan networking kita. Bukan sahaja kan, kadang-kadang. Okay. So lepas tu dah ada sesi fotografi dengan interview, kan? Barulah korang boleh letakkan, contoh kalau korang ada logo, kan? Letakkan sekali logo kat belakang. Dah tamat. Dah habis dah. Okay, so itu je. Setakat ni okey Ada lah Adi tertinggal tips ke, kan? Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh tanya je. Kita try jawab. Alright. Sekejap, Ali ingat balik, ada tak tips yang dia tertinggal sepanjang event? Okay, so setakat ni Ali rasa yang Ali dapat share untuk tips-tips untuk kita buat video time event. Ni untuk real time event lah. Macam, yelah, kita tak merancang pun. Kalau macam video produk, kita boleh rancang dia punya situasi. Okay, macam mana kita nak record, kan? Tapi untuk real time event, agak susah untuk kita nak develop dia punya story. Sebab benda ni berlaku depan mata, tak dirancang. Kita hanya mampu merancang, tapi yang menjayakan tu semua tu kuasa Allah. Okey, semua lengkap, alhamdulillah. Alright. So kalau ada apa-apa soalan, boleh ajukan je. Okey, kita cuba untuk menjawab persoalan anda. Okay, so kita recap balik semua yang kita dah share tadi secara surface. Kalau nak tahu lagi, kan, kita boleh replay balik live ni. Okay. Alright. So macam tadi, apa yang kita kena tahu? Kita kena prepare dulu kita punya equipment yang kena bawa untuk kita record video. Okay. And then pentingnya adalah kita kena tahu flow event. Macam daripada awal sampai habis, apa yang akan berlaku dekat event tu, kena tahu, kena take note. Sebab kita nak record dia punya momen-momen tu. Sebab kita nak tunjukkan kat orang. Okay, alhamdulillah, syukur. Okay, thank you Haikal. Okay, so macam apa-apa pun kita buat, memang planning yang paling penting, kan? So yang seterusnya adalah kita kena betul-betul ambil semua footage yang ada. Jangan rasa macam, oi dah cukup dah, jangan. Biar kita record lebih, jangan kurang. Contoh macam ada orang dia rasa macam kita record benda yang sama je. Tak, pelbagaikan lagi angle, pelbagaikan lagi angle macam sudut. Contoh angle lebih dekat ke lebih jauh, pelbagaikan lagi. Jangan rasa dah cukup. Sebab kalau lagi lebih lagi bagus. Kalau terkurang, sebab pernah berlaku juga kat diri Adli, bila kita rasa macam footage dah cukup dah, video ni dah cukup dah, rupanya sebenarnya ada terlopong sikit. So kita terpaksa nak cari backup balik macam mana. Kita pula kena fikir time editing nanti. So agak payah. So better kita ambil banyak-banyak video time tengah berlangsungnya event tu. Lepas tu time editing baru kita fikir, okay, nak masuk yang mana. Sebab lagi lebih lagi bagus. Sebab kalau terkurang, agak susah kita nak. Yelah, kalau macam video produk, kita boleh shoot balik, kita boleh record balik. Kalau video event, takkan kita nak buat event tu balik, betul tak? Kan? Kalau terkurang, kan, takkan nak suruh organizer buat event balik. Panggil leader. Boleh tak, saya tertinggal lagi satu scene lah, saya tertinggal ni lah. Macam mana nak tunjuk orang event ni best, kan? Kena buat balik lah event ni. Jangan macam tu, kan? So make sure buat lebih. Yes, betul. Sebab kita nak
nak tunjukkan event tu happening, momen-momen tu penting. Okay. So yang kita jangan buat adalah jangan letakkan benda-benda yang macam boleh mencemarkan image event tu. Contoh macam apa, ada pergaduhan ke, janganlah masukkan tengah gaduh-gaduh pergi record kadang-kadang ada event yang tak mengikut perancangan kan. Kadang-kadang kita merancang tiba-tiba dalam situasi tu tak nak dikawal, tiba-tiba ada pergaduhan ke, ataupun contoh ada ada sesuatu berlaku yang tak elok kan. Janganlah pula post yang tu, janganlah pula letak time editing. So kita kena tahu etika dia juga. So bila dah tahu susunan dia, dah nampak kan okey cantik, barulah kita boleh buat posting, tunjukkan dekat kawan-kawan. So at least ada dah konten kita, event yang menarik. Alright. Wow, dah switch. Alhamdulillah. Zil Razak. Dia dah. Yes, I'm marketing genius. Alright, semangat. Alright Kak Aziza Anwar, minta diri dulu. Okey, selamat memandu Kak, hati-hati dalam perjalanan. Okey Kak, berbaik drive. Alright. So Adi pun sebenarnya dah sampai, dah habis dah ni. Dah tak tahu nak cakap apa. Adi dah kongsikan macam mana flow dia daripada awal. 3 komponen penting yang semalam kita dah share. 3 komponen penting. Apa yang penting kat sini semua 3. Intro, konten dengan ending. Itu melengkapkan. So dah ada intro, kena ada ending. Jangan pula tiba-tiba intro ada, tiba-tiba ending tak ada. Jangan pula intro ada, konten tak ada. So macam semua tu saling melengkapi. Okay. So benda ni penting tau. Boleh juga apply kat benda-benda lain. Macam bukan saja event buka puasa, event macam wedding sendiri pun. Kalau perasan wedding kan, majlis perkahwinan punya event kan, momen-momen banyak sangat. Sampai dia orang buat slow motion. Sebab apa? Sebab dia nak tunjukkan momen orang kahwin. Takkan nak sedih kan. Dia nak tunjukkan orang tu happy, sangat-sangat romantik. So dia tunjuk benda-benda yang indah belaka. Kan. Sebab lepas tu target audience dia pula lain. Sebab macam event wedding memanjang tunjuk pengantin je. Sebab apa? Sebab pengantin yang bayar dia. Pengantin nak tengok diri dia dekat dalam video tu. Sebab tu banyak pengantin je dengan dia punya audience. Okay. So kena tengok juga audience kita macam mana. Kita nak tell story yang macam mana, nak beritahu story kita nak portray apa. Tu semua penting. Okay. So ada apa-apa pertanyaan ke yang nak ditanya? Okay. Kita buka sesi Q&A lah. Sebab dia rasa Adi dah habis lah point. Okay. Birthday saya baru 10 hari yang lepas. 10 hari. 20 bulan itu. Alhamdulillah, terima kasih Encik Syuk, Ija. Alright, dah rasa tua lah. Okay. So nanti jangan lupa yang dah masuk ni kan, boleh juga join live Encik Syuk petang ni pukul 6. Kalau ada kesempatan boleh join juga. Sebab dia pun akan share-kan benda-benda yang best pasal jutawan, semua yang berkaitan dengan kejayaan. InsyaAllah. Happy birthday semua orang. Okay. So sambil-sambil boleh makan tengah hari, makan petang lah. Dah 3.47. Mungkin ada yang boleh makan lagi kan. Alright. So far okay. Lepas ni rasanya dah ramai dah boleh buat video event yang menarik lepas ni. InsyaAllah. Kita doakan. Okay. So 6.30 pagi, jangan lupa untuk masuk sesi live Encik Haikal pula. Kita baca Yasin sama-sama. Sama-sama kita dapat manfaat daripada live Encik Haikal. Kita baca Yasin sama-sama, dapatkan ketenangan. Alhamdulillah semua okey. Alright. Okay. So itu yang penting. Susunan tadi 3 ni. Ingat. Lepas tu barulah kita masukkan kreativiti.
part creativity kita boleh macam main angle kan. Macam contoh kita nak buat angle-angle yang menarik lah kan. Buat macam apa ni, panning lah, nak pergerakkan itu macam ni, laju-laju lah semua kan. Itu semua kedua. Yang penting korang kena tahu macam mana flow, macam mana nak susun story tu, macam mana nak portray, macam mana nak beritahu story tu. Macam tu je. Okay, setakat ni okay Alright. So Adli rasa setakat ni itu je kot Adli punya live. So nanti insyaAllah esok kita akan kongsikan lagi perkongsian kita yang menarik untuk korang. Kalau ada cadangan apa-apa, boleh je bagi tahu je. Nanti kita terus buat topik tu. InsyaAllah. Macam sebelum ni pun ada buat paid review tak? Saya tak famous. Saya tak buat lagi setakat ni kalau paid review. Okay, insyaAllah kalau dah famous, bolehlah saya buat paid review kan. Okay, so setakat ni sekarang pun sebenarnya kita tengah cari orang yang boleh buat paid review, influencer atau artis, insyaAllah. Okay. Alright, so InsyaAllah esok apa-apa pun kita akan kongsikan lagi esok. InsyaAllah. Terima kasih kepada yang dah join live Adli pada hari ni. Okay, kita tengok sikit siapa yang join ni. Sebut sikit nama dia. Encik Syuk dan juga Jaikal. Dan juga yang tadi Eija dan juga Kak Liza. Yang dah join tadi, terima kasih banyak sebab dah join sampai ke habis. Tengah drive pun di join. Alhamdulillah. Okay, so kita jumpa lagi pada hari esok dalam waktu yang sama di FB page Zuki Capital. Alright. Okay. So yang baru masuk, selamat datang. InsyaAllah bateri pun dah low. Ngam-ngam. Okay, so tak apa. Nanti mana yang dah terlepas, just boleh replay balik apa yang dah terlepas tu. Jangan risau, live boleh replay. Alright. Okay, so insyaAllah jumpa juga esok. Encik Aikal, saya nak masuk esok, insyaAllah. Okay, boleh masuk, jangan risau. Ada apa-apa pun boleh tanya. Ada apa-apa benda yang nak dicadangkan pun, saya persilakan. Anda nak cadangkan apa-apa, beritahu je. Nanti insyaAllah kita akan buat topik tu. Macam sebelum ni ada orang tanya pasal drone. So kita kongsikan macam mana pasal drone, macam mana nak flykan drone, macam mana nak beli drone. So kita kongsikan sedikit apa yang kita tahu. Okay, InsyaAllah. Sebab Adli pun sebenarnya hari-hari terfikir juga nak share apa, macam technical macam susah sikit kan, berat sikit. Macam hari first and second kita banyak cakap pasal technical. Semalam pun kita ada masuk yang sedikit pasal editing. So benda-benda technical ni macam berat sikit kita nak ajar kan. Sebab kan nak fahamkan secara online tu agak payah sedikit. Tapi kita cuba. Kita masuk sikit-sikit. Nak mic macam saya. Okay, mic macam saya ni, nama dia Boya mic. Harga dia lebih kurang 80, bawah 100 je. Tapi audio quality dia Alhamdulillah sangat-sangat orang kata perfect lah bagi saya. Sebab kan dia satu, dia tahan tau. Sebab saya dah guna mic ni lama dah. Sebab kita bawa pergi shooting kat luar, even kena panas, masuk hutan. Ni serius kita bawa masuk hutan, tapi okey je. Okay, alright. So saya sampai di sini saja saya punya live. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari esok. Alright. Assalamualaikum.